Walau apa formula yang diguna sekalipun, gaji minima wajar dinaikkan segera kepada RM1,500. Ini kerana menurut Setiausaha Agung Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Ad Kumarajah, gaji minima ketika ini sepatutnya mencecah kepada RM1,800 bergantung kepada kadar ekonomi semasa. Jadi sebab kalau kita bergantung pada formula apa yang kita ambil, formula yang berdasar apa yang sedia ada dalam KSM pun, Kementerian Sumber Manusia, bergantung kepada inflasi, bergantung kepada produktiviti dan juga bergantung kepada kadar ekonomi semasa, termasuk mengambil CPI punya konteks. Memang gaji kita sepatutnya dekat 1,832. So, berdasarkan apa banyak formula yang kita pakai, memang gaji minima sepatutnya dah lebih daripada 1,500. Lagi satu, kita jangan lupa, sebab Bank Negara dah utarakan satu konsep living wages. Kalau kita ambil orang bujang dekat Lembah Klang pun dah sepatutnya 2,700 dan yang dah berkahwin dekat 4,500. So, kalau kita ambil gaji minima sebagai satu satu hujaan di mana katakan kos perniagaan akan meningkat, memang dia akan menjadikan inflasi lebih tinggi ataupun menjadikan pengangguran lebih tinggi. Saya rasa itu, walaupun saya setuju dengan kebanyakan rakan seruangan saya daripada kesatuan yang mewakili majikan, tapi dengan realitinya kita tak boleh beranjak daripada meningkatkan gaji minima sebab Jelasnya, sekiranya melihat kepada negara berpendapatan tinggi, negara kita agak ke belakang dalam memastikan gaji minima dinaikkan. Namun, bagi beberapa sektor yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19, moratorium mungkin boleh dilaksanakan sehingga keadaan bertambah stabil untuk menaikkan gaji minima. Senada dengan perkara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro Azhari Abdul Wahid turut berpendapat kajian secara dasar perlu dilaksanakan sebelum membuat keputusan lanjut. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah kita kena pastikan kita kenal industri itu yang sebenar-benarnya, yang betul-betul terkesan, yang paling terkesan, paling popular yang terkesan adalah pelancongan contohnya, ataupun bidang peruncitan. Jadi benda ni kita kena kaji secara dasarnya, kita kena kenal pasti benar-benar industri yang terlibat, dan jika benar kesannya memang seperti mana yang dijangkakan dan terbukti yang dijangkakan, memang kita tahu pun, cuma kita perlukan ada fakta dan kita buat keputusan untuk memastikan bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang terkesan teruk ni untuk mereka bernafas semula dan kita lewatkan sedikit contohnya. Dan bagi siapa yang mungkin juga mungkin dah kata orang dah mula bernafas, bagi kelonggaran. Saya rasa benda ni perlu toleransi di antara kerajaan, majikan dan juga of course dia melibatkan pekerja. Dan bila ada toleransi yang baik di antara majikan dengan kerajaan, saling memahami, saya yakin ekonomi akan lebih baik. Kita juga sebagai majikan lebih gembira untuk, jika diperlukan untuk menaikkan gaji, dan saya yakin dengan kenaikan gaji itu, walaupun banyak faktor yang melibatkan produktiviti, memberi sedikit suntikan kepada pekerja supaya bekerja dengan lebih baik. Dan Terdahulu, pekerja-pekerja dalam negara ini dijangka bakal menikmati penetapan kadar gaji minimum yang baru pada nilai RM1,500 sebulan sebelum penghujung tahun 2022. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dilaporkan berkata, walaupun nilai sebenar kadar baru itu belum dimuktamadkan, beliau positif perkara itu boleh direalisasikan selepas mendapat persetujuan Jemaah Menteri.